Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Baiklah, bertemu lagi dengan cikgu dalam sesi pembelajaran secara atas talian. Baiklah, hari ini cikgu akan ajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 3. Tetapi sebelum itu, cikgu nak tanyakan kepada murid-murid, adakah murid-murid sihat di rumah? Cikgu berharap agar murid-murid sihat sentiasa di rumah dan dijauhkan daripada wabak COVID-19. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru di dalam unit yang sama, iaitu unit 10, Jom Senam Untuk Sihat. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu Melentur Dinamik. Seperti biasa, sebelum memulakan kelas, cikgu akan menerangkan objektif-objektif yang perlu kita capai pada hari ini. Baiklah murid-murid, antara objektif-objektifnya ialah pada akhir kelas, cikgu berharap murid-murid boleh melakukan aktiviti regangan daripada permainan gunting, batu dan kertas dengan lakuan yang betul dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya, pada akhir kelas ini, cikgu berharap murid-murid boleh menyenaraikan 3 tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik. Yang terakhir, cikgu berharap pada akhir kelas ini ataupun semasa kelas ini murid-murid dapat memberi kerjasama dalam kumpulan ketika melakukan aktiviti. Bagi memulakan aktiviti pertama, kita akan memanaskan badan dengan melaksanakan aktiviti senam anggota badan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak minta murid-murid untuk berdiri di kawasan yang lapang dan selamat. Pastikan tiada objek berbahaya dan tiada objek yang menghalang pergerakan murid-murid seperti meja atau kerusi pada jarak 1 meter daripada murid-murid. Baiklah murid-murid, jika murid-murid masih ingat pada kelas yang terdahulu, cikgu pernah menyatakan apakah kepentingan kita memanaskan badan. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi apa yang telah diperkatakan oleh cikgu pada kelas terdahulu. Baiklah murid-murid, jika murid-murid semua sudah bersedia, jom sama-sama cikgu kita tonton video ini dan laksanakan senam anggota badan. Mari kita belajar tentang anggota badan kita. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Alhamdulillah, selesai sudah kita melakukan aktiviti pemanasan badan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak murid-murid tengok perkataan yang berada di sebelah cikgu ini. Perkataan tersebut tertulis regangan statik. Baiklah murid-murid, cikgu pasti murid-murid sudah tahu apakah yang dimaksudkan dengan regangan. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan statik. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu, statik bermaksud tidak aktif, tidak bergerak ataupun tidak berubah-ubah. Bagaimana pula kita melakukan aktiviti regangan tanpa adanya pergerakan aktif? Baiklah murid-murid, statik di sini bermaksud kita akan meminimumkan pergerakan kita ketika melakukan aktiviti regangan. Jom kita lihat apakah definisi sebenar
regangan statik. Regangan statik merupakan satu bentuk latihan yang lebih perlahan dan lebih terkawal. Baiklah murid-murid, di sebelah cikgu ini terdapat satu contoh pergerakan di dalam regangan statik. Baiklah, jika murid-murid dapat lihat, pergerakan di dalam regangan ini diminimumkan dan hanya menumpukan kepada satu-satu jenis otot sahaja. Baiklah murid-murid, terdapat beberapa tujuan kita melakukan regangan statik. Baiklah, antara tujuannya ialah yang pertama, bagi merenggang dan menambah fleksibiliti otot. Hal ini sangat penting agar murid-murid dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa senang untuk mendapat kecederaan. Seterusnya, regangan statik ini berfungsi sebagai aktiviti penyejukan badan. Baiklah, dengan tempoh masa yang sesuai, kita dapat menggunakan regangan ini bagi merehatkan otot-otot setelah melakukan aktiviti fizikal ataupun melakukan aktiviti sukan. Yang terakhir, tujuan kita melakukan regangan statik ialah bagi mengelakkan kecederaan ketika kita melakukan aktiviti sukan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya, kita akan sama-sama belajar jenis-jenis regangan statik. Yang pertama, cikgu nak minta murid-murid untuk berdiri di kawasan yang lapang dan selamat. Pastikan tiada objek berbahaya dan tiada objek yang menghalang pergerakan murid-murid seperti kerusi dan meja pada jarak 1 meter. Baiklah, jika murid-murid dah bersedia, jom sama-sama dengan cikgu kita lakukan beberapa jenis regangan statik. Baiklah murid-murid, kita akan memulakan regangan statik dengan menarik nafas sebanyak 3 kali. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Baiklah, sekarang kita akan menolak pipi kiri kita ke arah kanan. Kemudian kita akan menolak pipi kanan pula ke arah kiri. Kemudian kita akan menolak kepala kita ke atas. Dan kita akan menolak kepala kita ke bawah. Pergerakan-pergerakan ini adalah bagi meregangkan otot leher murid-murid. Dalam murid-murid, seterusnya kita akan pegang bahagian atas kepala dan tarik ke bahagian kanan. Kemudian kita akan menukar tangan pula, menarik ke arah kiri pula. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan menarik tangan kanan menggunakan tangan kiri. Ini bagi meregangkan otot bahu murid-murid. Kemudian, kita akan menarik pula tangan kiri menggunakan tangan kanan. Seterusnya, kita akan menarik siku kanan menggunakan tangan kiri melalui belakang kepala kita. Tukar tangan. Baiklah murid-murid, pergerakan ini adalah untuk meregangkan otot di bahagian triceps. Seterusnya, kita akan membuka sedikit bukaan kaki dan menolak badan ke arah kanan. Kemudian, kita akan menolak pula badan kita ke arah kiri. Pergerakan ini bagi meregangkan otot yang bernama oblik ataupun otot di bahagian abdomen murid-murid. Seterusnya, kita akan membengkokkan badan ke belakang. Ini bagi meregangkan otot di bahagian perut murid-murid. Kemudian, kita akan menolak badan kita ke bawah bagi meregangkan otot di bahagian belakang kita. Kemudian, kita akan menolak ke hadapan pula. Ini juga bagi meregangkan otot belakang kita. Seterusnya, kita akan melakukan regangan di bahagian punggung pula. Tarik lutut kanan murid-murid seperti yang dilakukan oleh cikgu. Pastikan
murid-murid berdiri dengan stabil agar tidak jatuh. Kemudian kita akan menukarkan kaki pula. Otot di bahagian punggung ini dikenali sebagai glutes. Baiklah, sekarang murid-murid perlu menarik buku lali murid-murid seperti dilakukan oleh cikgu. Kemudian kita akan menukarkan kaki pula. Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot paha ataupun otot quadriceps. Otot ini banyak digunakan ketika kita berjalan ataupun berlari. Baiklah, sekarang kita akan lakukan regangan di bahagian buku lali. Tolak kaki murid-murid ke hadapan seperti dilakukan oleh cikgu. Kemudian kita akan menolak bahagian kaki kita keluar. Dan kita akan membengkokkan bahagian dalam kaki kita ke dalam. Baiklah, sekarang kita akan menukarkan kaki dan melakukan pelakuan yang sama. Baiklah murid-murid, regangan di bahagian buku lali amat penting kerana kecederaan di buku lali mungkin menjadi kecederaan yang sangat serius dan mungkin berkekalan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak minta murid-murid untuk duduk dan menunjukkan kaki seperti yang dilakukan oleh cikgu. Pastikan murid-murid meluruskan kaki dan lutut tidak bengkok. Sekarang kita akan mencuba untuk mencapai hujung ibu jari kaki kita. Pergerakan ini bagi meregangkan otot hamstring. Otot hamstring banyak digunakan ketika kita melakukan larian pantas ataupun kecepatan. Seterusnya, kita akan mendirikan lutut di sebelah kanan kita dan menyilangkan pada kaki kiri. Baiklah, angkat tangan kiri dan silangkan seperti yang dilakukan oleh cikgu dan tolak. Ini bagi meregangkan otot di belakang badan kita yang diberi nama otot trapezius. Baiklah, sekarang kita akan mengangkat kaki kiri pula dan menyilangkan pada kaki kanan. Dan kemudian kita akan silangkan badan kita seperti ini. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melakukan regangan yang diberi nama butterfly stretch. Rapat kali kedua, belah tapak kaki murid-murid. Pegang tapak kaki murid-murid dan tarik. Ini bagi meregangkan otot paha di bahagian dalam ataupun nama saintifiknya adductor longus. Baiklah, seterusnya kita akan mengangkatkan kaki kita sedikit. Kemudian kita akan mencapai ibu jari kaki di sebelah kanan. Ini bagi meregangkan otot luar oblik yang berada di bahagian abdomen dan belakang murid-murid. Sekarang kita akan cuba mencapai ibu jari kaki kiri pula. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid kerana berjaya melakukan aktiviti regangan statik dengan begitu baik sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar pula apakah yang dimaksudkan dengan regangan dinamik. Sudah tentu, dinamik lawannya statik. Kalau tadi regangan statik meminimumkan pergerakan, sekarang kita akan memaksimumkan pergerakan. Baiklah, di dalam regangan statik terdapat pelbagai pergerakan yang diolah agar kita berjaya melakukan aktiviti atau perregangan pada tahap maksimum. Bagi para atlet, mereka akan melakukan regangan dinamik berdasarkan aktiviti fizikal ataupun sukan yang hendak dilakukan kemudian. Sebagai contoh, jika murid-murid hendak melakukan sukan bola sepak, regangan dinamik yang dipilih akan tertumpu pada bahagian otot-otot di bahagian kaki. Terdapat beberapa tujuan kita melakukan aktiviti regangan dinamik. Baiklah, antara tujuannya ialah bagi meningkatkan suhu badan
dan meningkatkan kadar nadi kita. Sudah tentu, sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti sukan atau fizikal, kita mestilah meningkatkan kadar nadi dan suhu badan terlebih dahulu. Seterusnya, regangan dinamik akan meningkatkan prestasi kita ketika kita melakukan aktiviti fizikal atau sukan. Seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi, pemilihan regangan dinamik adalah berdasarkan aktiviti fizikal ataupun sukan yang hendak kita lakukan. Yang terakhir, regangan dinamik berfungsi sebagai meningkatkan pengaliran darah ke seluruh badan. Hal ini sangat penting agar oksigen dapat dibekalkan ketika kita melakukan aktiviti fizikal. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menunjukkan jenis-jenis ataupun contoh regangan dinamik kepada murid-murid. Cikgu nak murid-murid untuk berdiri dan ikut apa yang dilakukan oleh cikgu sebentar lagi. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan melakukan regangan dinamik yang menumpukan pada bahagian kaki kita, terutama di bahagian paha. Kita akan meletakkan sebelah kaki di hadapan dan kita akan cuba untuk membengkokkan kedua-dua lutut kita sekaligus. Pastikan murid-murid membengkokkan kedua-dua lutut murid-murid secara maksimum. Sekarang kita akan meletakkan tangan di pinggang kita dan kita akan turun secara perlahan-lahan. Lakukan bersama-sama dengan cikgu. Baiklah, sekarang kita akan menukarkan kaki pula. Kalau tadi kaki kanan di hadapan, sekarang kaki kiri pula di hadapan. Baiklah, letakkan tangan di pinggang dan turun, ikut sama-sama cikgu. Pastikan murid-murid melakukan regangan ini dengan betul agar kelenturan murid-murid dapat ditingkatkan. Seterusnya, kita akan melakukan aktiviti yang diberi nama leg press. Baiklah, kita akan menurunkan badan kita di hadapan seperti ini dan luruskan kaki di bahagian belakang. Kemudian kita akan mencuba untuk mengangkat kaki kita secara berselang-seli. Baiklah, regangan ini menumpukan otot-otot di bahagian lengan murid-murid dan di bahagian belakang murid-murid. Setelah ikut pergerakan cikgu, kita akan mengangkat kaki kita secara berselang-seli. Pastikan murid-murid meningkatkan kestabilan dan mengelakkan diri daripada terjatuh. Baiklah murid-murid, untuk regangan dinamik seterusnya, kita akan membuka kaki seluas bahu. Kita akan melakukan pergerakan yang diberi nama sentuh jari kaki. Pergerakan ini menumpukan otot-otot abdomen murid-murid. Baiklah, sekarang kita akan cuba untuk menyentuh hujung jari kaki kita. Pastikan badan murid-murid tidak bengkok dan lurus masa menurunkan badan murid-murid. Pastikan lutut juga tidak bengkok ketika murid-murid menyentuh jari kaki. Cikgu minta murid-murid untuk ikut apa yang dilakukan oleh cikgu. Tahniah kepada murid-murid kerana berjaya melakukan aktiviti regangan dinamik dengan begitu baik sebentar tadi. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kemuncak, kita akan melakukan
aktiviti yang cikgu beri nama gunting, batu dan kertas. Baiklah murid-murid, cikgu akan menerangkan bagaimanakah permainan ini dilaksanakan. Baiklah murid-murid, kita akan bertanding permainan gunting, batu dan kertas antara murid-murid dan cikgu. Sudah tentu apabila ada permainan mestilah ada pemenang, kalah ataupun seri. Baiklah, pemenang akan melakukan aktiviti di dalam kotak berwarna hijau. Manakala jika seri, kita akan melakukan aktiviti di dalam kotak berwarna kuning. Seterusnya, jika murid-murid kalah dengan cikgu, murid-murid perlu melakukan aktiviti di dalam kotak berwarna merah. Baiklah murid-murid, cikgu ada menunjukkan bagaimanakah kita menentukan sama ada murid-murid menang, kalah ataupun seri dengan cikgu. Baiklah, jom kita lihat satu persatu. Jika batu berlawanan dengan gunting, bermaksud batu akan menang. Hal ini kerana batu lebih keras berbanding gunting. Seterusnya kita lihat pula apabila gunting berlawanan dengan kertas, gunting akan menang kerana gunting dapat memotong kertas. Yang terakhir kita lihat apabila batu berlawanan dengan kertas, kertas akan menang kerana kertas berjaya menutupi batu. Baiklah murid-murid, bagaimana pula jika seri? Seri berlaku apabila kita melakukan aksi yang sama. Sebagai contoh, apabila cikgu melakukan gunting dan murid-murid melakukan gunting, kita seri. Dan apa yang perlu kita buat ketika kita seri? Ketika kita seri, kita melakukan aktiviti yang berada di dalam kotak berwarna kuning. Senang bukan aktiviti ini? Baiklah, kalau murid-murid dah bersedia, jom sama-sama kita melakukan permainan gunting, batu dan kertas. Round 1. Rock, paper, scissors, shoot. Round 2. Rock, paper, scissors, shoot. Round 3. Rock, paper, scissors, shoot. Alhamdulillah, tamat sudah semua aktiviti kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada murid-murid kerana berjaya melakukan kesemua aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, sekarang cikgu akan merumuskan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, murid-murid sudah belajar apakah yang dimaksudkan dengan regangan statik. Kemudian, murid-murid belajar juga apakah yang dimaksudkan dengan regangan dinamik. Kita juga berjaya melakukan beberapa pergerakan regangan statik dan dinamik bersama-sama. Kemudian, kita telah berjaya melaksanakan satu permainan kecil yang dinamakan gunting, batu dan kertas. Cikgu lihat murid-murid seronok melaksanakan aktiviti sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sebelum akhiri kelas, cikgu ada melampirkan latihan yang perlu dilaksanakan oleh murid-murid. Cikgu harap murid-murid melaksanakan latihan tersebut dan cikgu akan cek siapa yang buat dan siapa yang tak buat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas cikgu. Cikgu harap murid-murid jaga diri di rumah dan berjumpa lagi dengan cikgu pada kelas akan datang. Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera, jaga diri dan jumpa lagi.